Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya akan terangkan berkaitan dengan penyelesaian untuk PKA SM025 set 3. So, cara asas dia, perbincangan ini melibatkan dua seksyen, seksyen A dan juga seksyen B. Alright. Seksyen A ada 25 markah dan juga seksyen B 75 markah. So, dalam penerangan nanti saya akan highlightkan perkara-perkara penting lah dalam penyelesaian, dan saya akan nyatakan secara ringkas lah. Nanti perbincangan kita akan jadi sangat panjang. Okay, so kita mulakan. So, untuk section A 25 markah, 3 question, answer all question. Okay, kita lihat soalan dahulu. If probability of A given A equal to 2/5, probability of B equal to 1/4, probability of A 1/3, find probability A intersect B, probability B given A. Right. So, kita tahu topik ini daripada soalan daripada topik probability. Jadi dalam topik probability yang paling penting adalah representation. Bagaimana kita nak represent peristiwa ni. Jadi kalau untuk soalan nombor 1 ni, saya sarankan anda represent dalam bentuk Venn diagram untuk kita jelas tentang penyelesaian. Okay. Jadi yang penting kalau kita perhatikan di sini, adanya probability A given B. Maksud dia, dia peristiwa ni adalah peristiwa not mutual exclusive. Okay? Sebab tu A dengan B ni dia mestilah ada intersection. Okay, dan saya sangat percayalah sekiranya anda boleh lengkapkan Venn diagram ni, soalan berkaitan dengan probability ini tidak menjadi masalah. Alright. Jadi kita terus pergi pada part A, probability A intersect B. Jadi jelas kat sini kita mulakan gunakan hubungan yang ada, iaitu probability A given B equal to 2/5. Dan kita tahu A given B ni hubungannya adalah probability A intersect B over probability of B. So kita binakan hubungan dia seperti ini. Okay, dan kita susunlah untuk dapatkan probability A intersect B, probability B darab dengan 2/5. Okay, maksud dia yang ini kita darabkan di atas. Darabkan. Dan kita akan dapat penyelesaian akhir dia sebagai 1/10. Alright. Okay, so itu bahagian A, 3 marks. Jadi kita teruskan dengan bahagian B. So, untuk bahagian B, kalau kita lihat soalan, jelas soalan ini adalah berkaitan dengan conditional probability B given A. Right? So, apa yang kita buat, kita terus bentukkan persamaan dia. So, kita tahu probability B given A ni kita boleh tulis sebagai probability B intersect A over probability of A. Since semua nilai ni telah ada, so kita just gantikan lah. Daripada part A tu kita ada nilai bagi probability A intersect B ataupun B intersect A itu nilai yang sama, and then we divide with the probability of A telah diberi dalam soalan 1/3, dan kita dapatkan penyelesaian akhir dia adalah 3/10. Alright. So ini untuk question number 1. Okay, kita teruskan untuk question number 2. So untuk question number 2, kita lihat pada soalan dahulu. X has a probability distribution as shown in the table. Okay, anda diberikan satu table. Jadi yang penting kita lihat soalan dia pada topik mana. So inilah adalah daripada topik random variable. Okay, so anda diberikan, so dalam random variable ni sangat penting untuk kita categorizekan dia, sama ada ia berkaitan dengan discrete ataupun continuous. So jelas dalam
table ni, data yang diberikan ni adalah data discrete. Data discrete. Jadi secara asas dia, yang paling penting adalah the total of probability itu equal to 1. Jadi kalau ditambahkan semua ni, jumlah dia sama dengan 1. Jadi soalan ni ada A, B, C dan juga D. Alright, so kita selesaikan satu persatu. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, yang pertama dan itulah kita nak mencari nilai A ni. So dia nanti kita akan tambahkan semua nilai probability itu dan jumlah dia sama dengan 1. Kemudian untuk part B, probability X greater equal to 4. So yang ni kita senaraikan lah. Yang terlibat adalah 4 and 5. Kemudian untuk bahagian ni, probability X greater or equal to less than 4. Jadi untuk bahagian ni jelas nanti kita tuliskan dalam bentuk yang mudah sebelum kita kenal pasti apakah probability yang kita perlu tambahkan, dan yang terakhir untuk mencari expected value dia. Okey. Jadi kita lihat satu persatu. Jadi dalam penyelesaian ni, satu strategi penyelesaian kita dalam bahagian random variable ni, kalau discrete kita buat table buat table lah. So kat sini saya bagi panduan ringkas, so nanti anda lengkapkan dan dapatkan penyelesaian. Okay, so anda boleh buat table macam ni. Okay, X, yang ni senaraikan lah semua nilai probability itu. Ini adalah 1, 2, 3, 4 and 5, dan hujung ni kita letakkan total. Okay, so ini adalah nilai probability X equal to X. Jadi ni table ni tujuannya untuk mudahkan anda lah. Contohnya yang ini adalah untuk X, PX. Dan kalau ada soalan mungkin dia nak minta variance kan, tapi dalam bahagian tak perlu, jadi tak perlu kita cari X squared, cukup sekadar ni. Okay, so ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yang penting pada bahagian pertama ni jumlah dia sama dengan 1. Right. Okay, kita lihat pada part A. So yang penting ni dia punya summation ni equal to 1. Maksud dia jumlah ni semua tambahkan sama dengan 1. Alright. Jadi kita tambahkanlah probability of 1, 2, 3, 4 and 5 equal to 1. So daripada sini since kita ada satu unknown saja, jadi kita dapat nilai A dia iaitu 7/20. Okay, so nanti anda masukkan dalam table anda, A ni adalah 3 kan, so ini adalah 7/20. So anda lengkapkan lah semua sekali, dan anda boleh semak jawapan itu adalah totalnya sama dengan 1. Okay, seterusnya untuk bahagian B, jelas ini adalah discrete. So probability X greater equal to 4. So seperti yang kita bincangkan tadi, yang terlibat adalah 4 dan juga 5 sahaja. Jadi apa yang anda perlu buat nanti, tambahkan nilai 4 and 5. Okay, probability of 4, probability of 5, and total dia kita dapat 1/4. Okay, teruskan untuk bahagian C. Okay, untuk bahagian C, kita nak mencari probability X greater equal to 2 less than 4. Dan dalam taburan discrete ni, yang penting kita mudahkan. Cara mudahkan ni maksud dia, contoh simbol less ni kan, kita jadikan less equal untuk kita jelas apakah probability yang terlibat. So ni X greater equal to 2, less or equal. Kalau less than 4 maksud dia 3 lah. Okay, so bila kita tulis macam ni, kita nampak dengan jelas yang terlibat adalah 2 dan juga 3 sahaja. Dan kita gantikan nilai probability dia. Okay, dan dapatkan penyelesaian akhir dia. Okay, kita teruskan dengan bahagian D. So bahagian D ni adalah untuk mencari expected value. Jadi sebelum anda keluarkan dalam penyelesaian seperti 2D ni, anda boleh gunakan table ni lah untuk bantu kita lakukan kiraan. Okay, jadi apa yang berlaku dekat sini, yang kita perlu buat adalah X ni perlu darabkan dengan PX untuk kita dapatkan nilai di bahagian ni.
Okey, X darab dengan PX darabkan. Jadi 2 darab dengan nilai ini dapat di bahagian ni. Okey, begitulah seterusnya. Okey, so kita darabkan, ini adalah X darab dengan PX tambah X darab dengan PX tambah X darab dengan PX, X darab dengan PX, X darab dengan PX. Kemudian kita dapatkan penyelesaian akhir dia. So nilai expected kita adalah 2.8. Jadi expected ni juga dipanggil sebagai mean kita lah. Mean. Dalam random variable ni kita panggil expected value. Okay, so kita dah selesai bahagian question number 2. Jadi kita teruskan dengan question number 3. Okay, kita lihat soalan dahulu. Untuk question number 3, the random variable X represent the weight in grams of chocolate chips in packets sold by a supermarket. It is suggested that X can be modeled by normal distribution. Okay. Jadi ini satu keyword yang penting lah. Jadi seperti biasa bila kita jumpa soalan, yang paling penting kita boleh kenal pasti dia daripada topik mana. Jadi ini jelas daripada topik special probability distribution. Dan kita kenal pastilah sama ada dia ni adalah discrete ataupun continuous. So bila dia mention tentang normal distribution, jelas ini adalah continuous distribution, iaitu taburan normal. Okay, dan dia pun telah berikan, soalan telah berikan taburan dia X as a normal with the mu 100 and variance dia 25. Okay, so penting nanti dalam topik 10 kita mesti mula dengan distribution. Since dia dah beri lagi mudah lah. Jadi soalan dia minta kita dapatkan nilai probability X greater than 108. Jadi kita tahu nanti kita akan baca daripada standard distribution dia, iaitu taburan Z. Jadi nanti X kena tukar taburan Z lah. Kemudian untuk B, show that. So dekat sini ada simbol absolute value dan dia suruh tunjukkan nilai ini adalah 0.8262. Okay, dan maka dia 6 mark ini. Okay, kita lihat bahagian A. Okay, so kita tuliskan dulu dia punya taburan dia X as a normal distribution with the mu 100 and variance dia 25. Jadi kat sini kita boleh keluarkan lah mu dia 100 and then kita tahu sigma squared dia adalah variance 25. Jadi nilai sigma dia adalah 5. Okay. Jadi yang pertama kita kena tukarkan lah. Ni tampak kan X greater. Jadi X tu sekarang tukarkan jadi taburan Z. Jadi kita tahu ni adalah X minus mu over sigma. Since kita akan dapat nilai probability Z dia greater than 1.6. Dan kita tahu pada bahagian ni yang terbaik kita draw bell shape tu. Okay, kita draw normal shape tu dalam bentuk bell shape ni kan. Jadi kita jelaslah nampak kat sini dia duduk pada bahagian yang positif. Jadi kalau macam ni kita boleh terus baca daripada statistical table kita, daripada buku table. Okay, dan kita boleh baca terus lah. Dan kita akan dapat probability dia adalah 0.0548. Boleh Okay, untuk bahagian B pula. Okay, dekat sini kita nak dapatkan probability absolute value of X minus 100 less than 6.8. Okay, jadi apa yang kita buat kat sini, kita kena define lah absolute value tu menjadi sebutan yang baru dia X minus 100 greater than negative 6.8. Okay, less than 6.8. Okay, ini dia ada typing error ni. Ni belum digantikan lagi. 6.8. Okay, so ni tanda less kan. So kalau less memang sebutan dia macam ni lah. Okay, kalau kita nak asingkan dia akan jadi N. Tapi untuk soalan ni tak perlu kita asingkan, biar macam ni. Okay, sekarang apa kita buat, X ni X minus 100 kita jadikan X saja. Jadi kita selesaikan lah pada kedua-dua bahagian tu. Jadi sebutan baru dia adalah X greater than 93.2 less than 106.8. Okay, seperti biasa apa yang kita ada sekarang adalah X distribution.
Jadi kita kena tukarkan menjadi Z distribution. Ni daripada X, sekarang tukarkan jadi Z. Jadi formula dia adalah X minus mu over sigma. Jadi kita gantikan lah. Ini X kita minus mu over sigma tadi. Yang sebelah satu lagi pun sama juga. Ini adalah X kita minus mu over sigma. Okay, so kita selesaikan Z. Kita dapat Z untuk di sebelah ni adalah negative 1.36. Dan di bahagian satu lagi adalah 1.36. So pada ketika ini kita jangan tunggu lagi, terus draw kita punya bell shape ni, normal curve ni kan. Okay, so kita tandakan sini adalah negative 1.36 dan bahagian ni 1.36. Okay, so ni in between kan. Since nilai dia sama, jadi kita nak cari dua bahagian ni lah, dan kita kenal pasti bahawa kedua bahagian ni dia luas yang sama. Okay, dan kita tahu bila kita nak baca dalam table, kita kena tolakkan kita nak kawasan yang berwarna kuning ni, okay, yang warna kuning yang shaded area ni. Jadi kita kena tolak dengan kawasan yang berwarna biru di sebelah kiri dan juga sebelah kanan tu. Okay, sebab itu penyelesaian yang perlu kita lakukan adalah 1 minus, okay, 1 minus 2 kali probability Z greater than 1.36. Bagi tahu inilah cara yang kita boleh baca daripada table. Semua nilai dalam table adalah nilai Z greater, okay, Z lebih besar. Okay, jelas So anda boleh teruskan dengan baca nilai ni daripada table 1.36. So dapat nilai dia 0.0869 dan dapatkan penyelesaian akhir dia 0.8262. Okay, jelas So ini untuk question 3. Right, so kita dah selesai bahagian section A yang 25 markah. Jadi seterusnya kita pergi kepada bahagian section B. Okay, section B. Jadi untuk bahagian section B, seperti yang dah maklum, peruntukan markah dia adalah 75 marks. Dan dia mengandungi 7 soalan. Dan jangan lupa jawab semua soalan. Okay, pastikan anda bersedia menjawab ke-7 soalan. Macam mana pun mesti usahakan supaya kita boleh jawab dengan lancar bagi ke semua soalan bahagian B. Okay, kita pergi pada question number 1. Okay, use the trapezium rule. Okay, jelas dekat sini soalan diminta kita selesaikan menggunakan petua trapezium with the 6 ordinate. Okay, jaga-jaga pada bahagian ni. Okay, to evaluate the correct to 3 decimal places. Jadi yang ni kita ikut apa yang dinyatakan oleh soalan. Jadi kalau di jawapan akhir tu dia nak 3 decimal places. Jadi apa yang kita perlu buat dalam pengiraan kita, jadikan 4 decimal places. Last sekali nanti baru kita jadikan 3 decimal places. Okay, dan diberikan integration dia, that function that we need to integrate 0 to 1 over 1 plus x squared dx. Okay, jadi untuk soalan bahagian nombor 1 ni, trapezium rule ni adalah soalan yang berbentuk prosedur. Jadi soalan bentuk prosedur ni dia adalah tempat di mana kita boleh selesaikan dengan baik lah. So yang penting anda follow prosedur dia. Okay, so iaitu buat table kan, buat table, lepas tu kita ambil nilai daripada table tu untuk kita masukkan dalam formula yang betul. Jadi dalam penyelesaian saya ni dia ringkas. Jadi yang penting dalam penyelesaian anda tu mestilah ditulis dengan jelas dan lengkap. Cuma dekat sini saya highlightkan lah perkara-perkara penting yang perlu ada dalam penyelesaian anda. Okay, yang pertama yang penting adalah berkaitan dengan 6 ordinate. Okay, ni bila dia mention 6 ordinate, n kita ni adalah mestilah 6 tolak 1. Itulah nilai n. Okay, sebab tu dekat sini nilai n kita adalah 5. Okay, setiap kali dia mention tentang ordinate mestilah tolak 1. Sebab n itu adalah bilangan strict kita. Okay, so next apa yang kita buat dekat sini adalah kita perlu dapatkan dia punya nilai h. Okay, so kita gantikan dia punya selang dia. Kita ada nilai B over A, ni B kita, ni A kita. So ganti, tolakkan dia. Dan kita dapat nilai H kita adalah 1 over 5. Okay.
Dan seperti yang dah maklum kan, dah banyak kali buat latihan kan, nilai ni kita dapat daripada table yang kita buat tu. Yang ni pun adalah nilai daripada table yang kita buat. Okay, tapi kat sini saya tak tunjuk lah. Jadi yang penting dekat sini kita perlu gantikan nilai-nilai H kita. Okay, masukkan dalam formula yang betul, over 2, and then gantikan nilai ni dan dapatkan penyelesaian akhir kita. Okay, 0.784. Okay, boleh mesti buat table yang ni. Kita buatkan table. Dan penyelesaian kita ni mesti more than 3 decimal dalam kiraan kita, supaya di bahagian akhir ni kita akan dapat, baru kita tuliskan sebagai 3 decimal places. Mesti ikut apa yang soalan minta. Okay, next we proceed with question number 2. Okay, number 2, find vertex, focus. Okay, find vertex, focus, direct straight line for the equation. Okay, so daripada statement soalan ni pun jelas lah. Ini adalah daripada topik conics. Okay, dan yang kita tengah bincangkan ni adalah berkaitan dengan parabola. Okay, berkaitan dengan parabola. Macam mana kita nak kenal dia ni adalah parabola? Yang pertama kita lihat ayat ni, direct straight line. Okay, bagi tahu dalam parabola ada dua perkara penting, iaitu vertex dan juga symmetrical axis. Okay, so direct straight line ni bantu kita lah untuk mengenal pasti. Dan yang paling penting juga adalah berkaitan dengan persamaan yang diberikannya. Okay, sebab daripada persamaan ni kita boleh kenal pasti apakah dia punya symmetrical axis. Okay, jadi kat sini kalau kita perhatikan, kita ada sebutan x squared. So kalau sebutan x squared ni dia mestilah vertical symmetrical axis. Okay, so dia bentuk parabola kita ni sama ada dia open downward ataupun open upward. Sebab dia macam kuadratik kan, bukan macam, memang dia kuadratik lah. Kalau kita ada sebutan y squared dan dia adalah horizontal symmetrical axis. Okay, so apa yang kita boleh lakukan kat sini, kita tahu penyelesaian ni akan dapat kita selesaikan dengan baik sekiranya kita boleh tuliskan dalam bentuk standard form. Jadi yang diberikan sekarang ni adalah dalam bentuk general form. Jadi tak ada cara lain dalam penyelesaian dia, kita kena gunakan kaedah completing the square. Okay, jadi apa yang perlu kita buat kat sini, kita tahu ini adalah elemen yang kita perlu tambah dan juga tolak. Okay, b over 2a. Okay, so tambah yang ni tolak dengan yang nilai ni. Okay, tambah nilai ni b over 2a squared minus dengan nilai yang sama. Okay, sebab kita nak buat completing the square kan. Kemudian seterusnya seperti biasa, yang ni anda mudahkan dia untuk dapatkan sebutan yang ini, x minus 2 squared, kemudian minus 4. Yang sebelah kanan tu kita jangan buat apa-apa, kita selesaikan di sebelah kiri dahulu. Okay, so ini anda kita teruskan kaedah completing the square kita, kemudian baru kita selesaikan yang di sebelah kanan. Okay, so left hand side kita dapat x minus 2 squared dan right hand side kita dapat y plus 8. Okay, dan kita tahu dalam bahagian ni apa yang kita tuliskan dalam standard form itu adalah x minus h squared. Okay, ingat h ni sentiasa dengan x, dan ini adalah 4p y minus k. Okay, so ini kita punya formula standard form. Okay, so daripada sini kita boleh kenal pasti nilai h kita iaitu 2. Okay, bila kita compare tu kita dapat kenal pasti h kita ni 2. Kemudian nilai k kita, sebab ni adalah minus k kan, so kita dapat k kita adalah negative 8. Okay, kemudian nilai kat sini kita ada 4p kita equal to 1. Jadi p kita adalah 1 over 4. Okay, so dengan maklumat yang ada tu kita boleh tentukan nilai yang lain untuk dapatkan kita punya vertex. So vertex ni, coordinate vertex kita dapat
2 negative 8. Kemudian kita boleh dapatkan nilai foci. Okay, nilai foci. Dan juga seterusnya kita boleh dapatkan nilai directric line. Right. Jadi kalau anda nak lebih jelas, anda boleh draw kita punya parabola ni. Okay. Jadi untuk dapatkan fokus dan juga directric line, kita guna pakai nilai P. Sebab kita tahu P ni adalah jarak daripada vertex kepada foci, dan P juga adalah jarak daripada vertex ke directric line. Okay. So anda nanti lakukan penyelesaian dan dapatkan nilai foci ni dan juga nilai directric line. Directric line kita adalah y equal to negative 33/4. Okay, boleh? Okay, so kita teruskan dengan question number 3. So sebelum kita number 3, mungkin saya nak highlightkan tentang number 2 ni. Sebenarnya kalau anda boleh draw kita punya parabola ni pada x-axis ni, anda lebih pada kata sini anda akan lebih jelas tentang apa yang berlaku. Sebab tu soalan dalam conics ni kita mesti diagramkan untuk kita lebih jelas. Okay. Alright. Kita teruskan dengan question number 3. Okay, untuk number 3, given 9x squared plus 4y squared minus 18x plus 16y minus 11 equal to 0 is the equation of an ellipse. Ni soalan ni baik hati dia bagi tahu. Tapi kalau dia kata dia ni konik saja pun tak ada masalah, sebab kita boleh kenal pasti apakah perbezaan di antara ellipse dengan circle kan. So anda boleh lihat kat sini, kalau dia koefisien bagi x dan juga y ni berbeza, so maka dia adalah ellipse. Tapi kalau dia sama, x squared plus y squared ataupun 2x squared plus 2y squared, jelas dia adalah circle. Okay, itu perbezaan. Macam mana kita nak kenal pasti dengan mudah lah persamaan ellipse dengan circle. Okay, so apa yang diminta oleh soalan ni untuk part A, write the equation in the standard form. Jelas untuk kita tuliskan dalam bentuk standard form, daripada ellipse general form kepada standard form, tak ada cara lain iaitu kita gunakan completing the square. Untuk bahagian B, find the center, foci ada 2, vertices pun ada 2, length of the measure and minor axis. Jadi untuk bahagian B ni kita boleh jawab dengan mudah sekiranya kita boleh bentukkan general form ni menjadi standard form. Sebab tu bahagian A tu sangat membantulah untuk kita jawab bahagian B. Dan yang terakhir, sketch the graph. Okay, cuma untuk saya untuk makluman anda, bila kita menjawab soalan conics ni, sekali lagi saya highlightkan iaitu kepentingan untuk kita draw dia punya equation dia. Okay. Jadi kat sini draw ellipse lah. Jadi since dalam bahagian C ni dia ada minta lakar graf, jadi anda boleh lakar graf dulu dan menjawab bahagian B tu dengan lebih yakin. Okay, kita pergi pada part A. Okay, jadi untuk part A kita ada equation of an ellipse 9x squared plus 4y squared minus 18x plus 16y minus 11. Jadi perkara yang paling penting adalah kita separatekan x term dan juga y term. Okay, dan kita tahu kedua-dua bahagian ni perlulah kita buat completing the square. Okay, yang pertama kita mesti make sure x squared tu koefisien ada 1. Jadi kita keluarkan factorize lah, take out the similar term tu 9 lah, jadikan dia 1. Sama juga untuk bahagian y. So kita jadikan dia 1 y squared lah. Jadi kita kena keluarkan 4 lah. Okay, seterusnya sebiasa bila kita buat completing the square, kita akan tambahkan elemen ni dan juga tolakkan elemen yang sama. Sama juga untuk y term, tambahkan elemen ni b over 2 square, tolakkan dengan elemen yang sama b over 2 square. Okay, selepas kita bentukkan seperti itu, jadi bahagian ni kita boleh mudahkan penyelesaiannya, iaitu dapat bahagian ni.
Okay, x minus 1 square. Sama juga bahagian ni kita akan dapat y plus 2 square. Okay, kemudian bahagian yang ini kita akan dapat negatif 1. Bahagian yang ini kita akan dapat negatif 4. Okay, since kita nak dapatkan bentuk standard form dalam ellipse, jadi kita kena make sure bila kita bentukkan ni kita dah tahu dah apa yang kita nak buat, iaitu x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equal to 1. Inilah bentuk standard form kita. Okay, so dalam penulisan anda mesti jadikan dia seperti ini. Okay, kita nak capai sebutan seperti ini. Okay, jadi kita bentukkan lah. Jadi x minus 1 squared over 4. Okay, kemudian plus y plus 2 squared over 9 equal to 1. Alright, mesti dijadikan macam ni ya. Dia punya sebutan sebelah kanan tu mesti satu. Okay, so kita dah selesai bahagian A. Jadi kita nak teruskan bahagian B. B ni kita listkan lah. Okay, center tu kita dapatkan dengan mudah. Center kita adalah 1, negative 2. Kita compare dengan bentuk standard form tu. Kemudian foci ni kita boleh dapatkan ya. Foci ni kita cari nilai foci. Foci ni ada kaitan dengan C, dia ada ABC kan. Jadi kita dah kena lakukan penyelesaian lah untuk dapatkan nilai C tu. C dekat sini kita dapati bahawa nilai A dia less than B. Jadi kita ada satu ellipse yang mana dia punya major axis dia adalah bentuk vertical. Okay, jadi persamaan C nanti C squared equal to mestilah mula dengan B B squared minus A squared. Sebab B tu lebih besar daripada A. Okay, so daripada sini kita boleh dapatkan nilai foci. Nanti anda lakukan penyelesaian dan ini jawapan foci kita. Cuma dalam bila kita nyatakan jawapan ni jangan sekalikan macam ni jadi saya asingkan dia. Maksud dia foci kita katakan F1 kan, 1 negative 2 plus 2 set 5 macam ni. Ada negative 2 plus set 5. Okay, kemudian kena asingkan jangan tulis sekali. 1 negative 2 minus set 5. Okay, macam tu asingkan, jangan tulis sekali. Jangan tulis macam ni, asingkan. Vertices ni pun sama juga. Okay, so V1 kita macam ni kan, asingkan 1 1. Satu lagi V2 1 negative 5. Tak mau tulis macam ni, kena asingkan macam tu. Okay, boleh. Dan seterusnya anda boleh dapatkan length of major axis. Ni dapat daripada major axis. Since kita punya B ni nilai B B kita ni besar kan, so dia kan inilah 3 ni ialah 3 square kan. Kemudian untuk minor ni yang ni tadi tu. Okay, so ni seperti yang saya beritahu tadi lah. Kalau ellipse ni dua perkara penting, center dengan dia punya major axis ni. Jadi kita ada ellipse yang bentuk dia seperti ni. Okay, cuma dia punya paksi ni bukan pada x-axis lah. Okay, so dia shape macam tu. Dia ada center dan major vertical major axis. Alright. Okay, so masuk 3C ni. Oops, sorry Jadi untuk 3C ni, lukisan ni saya ingat tak ada masalah kot. Anda boleh draw dengan baik kan. Jadi mungkin sebagai guided saya lorek dengan sepantas nanti anda buat dengan lebih cermat lah So sini adalah X kita, sini adalah Y kita. Jadi untuk 3C ni bila kita draw ni mesti mula dengan kita punya center. Jadi center kita dan scale dia mesti sama, X dengan Y mesti sama.
center kita 1, negative 2. So katakanlah ni 1 negative 2, scale yang sama negative 2 sini. So anda tandakan center. So apa kita buat kat sini, kita draw dia punya major axis. Since kita tahu major axis dia adalah vertical, so bila kita draw ni, yang vertical ni mesti panjang. Kemudian yang minor ni kita buat pendek lah macam tu. Okay. Kemudian perkara penting kat sini kita ada nilai B tadi 3 kan. Jadi 3 daripada center ini adalah 1, 2. So kat sini lah 1 ni akan ada nilai 3. Okay. So nilai dia sini 3 daripada center. Nilai B kita 3 macam tu. Jadi jarak yang sama lah untuk bahagian yang bawah tu. Negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Macam tu. Okay. So ni pun 3 juga. Kemudian untuk minor dia 2 kan. Jadi kalau 2, so dia dekat negative 1 lah. Okay, so saya tulis ni negative 2 kat sini tadi. So dekat sini lah. Kemudian ni kalau 1, 2, 3. So dekat sini. Jadi dengan cara ni kita boleh draw kita punya ellipse. Okay, so rupa ellipse kita ni mesti macam ni. So mesti bentuk ellipse inilah vertex yang tadi kita kira tu kan. Yang ni kita ada 1, 1 tadi, dan yang bawah ni kita ada 1 negatif. Dia mesti tak lari sebab dia perkara yang sama. Jadi apa yang dah perlu nyatakan nanti, center nyatakan, kemudian foci nanti nyatakan. Okay, nanti foci nyatakan. Ini perkara-perkara yang perlu dinyatakan pada kita punya ellipse. Okay, so nanti anda lukis dengan lebih cermat lah Okay, so kita nak teruskan dengan question number 4. Okay, untuk question number 4, ini adalah berkaitan dengan topik vektor. Okay, so kita baca teks soalan dahulu. Let A, B and C be 3 point in the space. So dia dah bagi U, ataupun U tu adalah AB, dan vektornya adalah 2i plus j minus 3k. Okay, dan V nya adalah sama dengan AC, iaitu 3i minus 2j minus 2k. Jadi yang pertama, soalan minta kita tunjukkan ni magnitude U cross V sama dengan magnitude U, magnitude U square, magnitude V square minus U dot V square. Jadi kat sini apa yang kita buat nanti, kita kena lakukan pengiraan. Okay, dapatkan pengiraan yang left hand side ni, kemudian samakan dengan pengiraan yang right hand side. Okay, mana nanti kita compare. Okay, dan perhatikan ni markah ni banyak tapi dia menyebabkan kiraan saja, so kita hati-hati je lah dalam kiraan nanti. Kemudian untuk part B, determine the area of triangle with the vertices ABC. So ini tak ada masalah, kita akan gunakan formula nanti, formula luas untuk dapatkan segitiga, luas bagi segitiga. Kemudian untuk C, find the equation of the plane. Okay, nak bina persamaan satah containing the point ABC. So ini pun soalan macam ni kita pernah jumpa kan dalam soalan, dan disuruh gunakan A lah. A itu sebagai koordinat untuk plane tersebut. Sebab kita tahu sebenarnya kita boleh pilih mana-mana point, tapi since dia highlightkan A, so kita gunakan A. Right, so kita terlihat terus penyelesaian bagi bahagian A. Jadi kat sini yang penting kita ada tadi U atau U tu sama dengan AB dan V tu sama dengan AC. Jadi seperti yang tadi, kita kena cari cross product dahulu. So U cross V. So ingat cross product ni mesti gunakan pendekatan determinant matrix macam ni. Okay. Jadi hati-hatilah dalam pengiraan anda. Okay, so kita memang akan pilih the first row kan. Jadi dia ada tanda kan, positif, negatif, positif. Okay, so ni tanda dia, positif, negatif, positif. Kemudian
we eliminate row and column dia kan, untuk dapatkan sebutan dia. Okay, so mesti dapat sebutan macam ni ya. Kemudian dah selesaikan, so ini adalah nilai bagi U cross V. Since dalam penyelesaian tu kita dah dapatkan magnitude, so anda masukkan dalam formula yang betul. Okay, masukkan dalam formula yang betul dan kita dapat nilai magnitude ni adalah cert 138. Since kita nak dapatkan kuasa 2, so anda dapatkan kuasa 2, so dapat 138. Okay, so ini adalah right hand side. Jadi kalau ini anda boleh tuliskan lah. Ini left hand side. Bukan bahagian ni ya. Dia nak yang ni. Ini adalah left hand side kita. Okay. Sekarang kita lihat pula bahagian right hand side. Right hand side ni anda boleh kira satu-satu macam yang dalam penyelesaian ni. Okay, dapatkan dulu magnitude U squared. So dah masukkan dalam formula yang betul, kuasa 2 kan dapat 14. Kemudian untuk magnitude V squared, okay, masukkan dalam formula yang betul, kuasa 2 kan dapat 17. Kemudian bahagian satu lagi tu kita nak cari dot product. Ingat dot product ni mesti dapat scalar, tak boleh dapat vector So kita darabkan dot product. Okay, nampak tak? Kita dapat scalar 10. Okay, kemudian kita kuasa 2 kan, so dapat 100. Okay, so ini yang right hand side. Right hand side ni, okay, kita masukkan nilai dia semua sekali. So kita dapati nilai dia adalah juga 138. Jadi yang ni pun tadi 138. Jadi kita boleh buat kesimpulan akhir. Okay, kesimpulan akhir iaitu dia adalah sama, terbukti. Okay, shown. Alright, sekarang kita pergi pada bahagian B. Bahagian B nak mencari luas segitiga. Jadi kita dapatkan sebab dia segitiga ni macam ni kan, kalau kita labelkan lah, biasa kita buat macam ni A, B, C kan. Okay, ni point ni, point ni, point ni. Dia mesti vektor yang keluar macam ni kan, A, B, A, C. Sebab tu kat sini kita dari vektor A, B dah cross dengan vektor AC. Okay, dan tadi kita dah lakukan pengiraan kan pada bahagian A tadi tu. Jadi kita just ambil lah nilai yang kita buat tadi. Yang ni kan kita dah kira dah. Okay, kira, so masukkan. Jadi anda masukkan dalam area of triangle. Okay, darab dengan setengah mesti darab dengan setengah. So ni formula dia. Okay, pastikan formula dia betul. So anda masukkan dalam formula tadi tu dan kita dapat area dia 5.874. Alright. Okay, so untuk bahagian C pula, kita nak mencari plane equation. Jadi kalau kita draw plane yang kita nak cari ni, okay, katakan ni adalah plane yang kita nak cari. So pada plane ni ada 3 point tadi. Ada A, ada B, ada C. Dan kita akan gunakan point A ni kan nanti. Dan yang penting dalam plane equation kita mesti ada normal. Jadi tadi kita dah buat AB cross dengan AC. Apa berlaku bila kita lakukan cross product? Akan terlahirlah, akan hasillah satu normal vector. Normal vector ni dia perpendicular dengan satah ni. Jadi normal ni adalah AB cross AC. Maksud tadi kita dah kira kan, kita just ambil je lah nilai tersebut. Jadi apa yang kita dapatkan pasti kat sini, AB cross C ni sebenarnya juga adalah merupakan normal, seperti dalam lukisan yang saya tanda tu. Jadi tak ada masalah lah, kita masukkan dalam formula plane. So ini adalah R dot N equal to A dot N. Jadi yang sebelah kiri ni sin kita nak dapatkan dalam bentuk Cartesian. So tuliskan dalam bentuk Cartesian ya. Okay, kita dapatkan dot product. Yang sebelah kanan ni kita akan dapat scalar, iaitu 34. Jadi inilah kita punya plane equation dalam Cartesian form. Alright. Okay,
Jadi tengoklah dalam penyelesaian sama ada dia nak dalam bentuk Cartesian ataupun dalam bentuk vector form. Okay. Tapi kalau dia tak minta apa-apa, kita boleh pilih mana-mana sebutan yang kita nak. Okay, boleh. Jadi untuk part C ni dia tak ada, dia hanya ada mention find the equation of the plane. So ni bebas lah, sama ada kita nak nyatakan dalam bentuk Cartesian ataupun dalam bentuk vector. Okay, so yang biasa ini dalam bentuk Cartesian. Okay, kita teruskan dengan question number 5. Okay, baca teks ni dengan jelas. So teks yang panjang macam ni kita mesti dapat kenal pasti dengan baik. Okay, so cars arrive at petrol station at an average rate of 30 per hour. Okay, so dekat sini jelas lah, ini antara perkara yang penting. Jadi dalam soalan seperti ni, yang penting kita kenal pasti sama ada discrete ataupun continuous. Jadi soalan ni adalah taburan discrete. So mana kita tahu discrete, tengok data. Datanya tentang kereta, cars. Jadi car ni adalah discrete lah. So discrete kita ada dua kemungkinan, sama ada taburan binomial distribution ataupun Poisson distribution. Okay, kalau binomial tentang success and failure. Kemudian kalau Poisson ni berkaitan dengan ratio, iaitu dalam bentuk lambda, mean dan juga variance dia. Jadi jelas kat sini dia menggunakan statement average ni kan. Jadi jelaslah ni adalah Poisson distribution. So bila tahu Poisson distribution, so jelas kita mesti nyatakan nanti X as a Poisson dan tentukan lambda dia. Jadi kalau bahagian yang awal ni jelaslah dia punya lambdanya adalah 30. Okay, lambdanya adalah 30 untuk 1 hour. 1 hour lambda equal to 30. Okay, mesti mula dengan distribution ya. Assuming that the cars arrive at random, find the probability that. Jadi kalau Poisson ni sangat penting untuk kita baca teks tu sampai hujung. Jadi kita fahami teks soalan dahulu. No cars arrive during a particular 5 minutes interval. Nampak? 5 minit yang diberi tadi hours. Jadi kita tahu 1 hour ni juga sama dengan 60 minit. Okay. Jadi kalau 5 minit maksudnya kita kena cari lambda yang baru lah. Taburan yang baru untuk 5 minit. Okay. So no cars ni maksudnya probability X equal to 0. Okay. Nanti kita kena binakanlah taburan Poisson ni dengan taburan lambda yang baru. Okay. Okay, so more than 3. B itu more than 3. So dia kita nak mencari probability X greater than 3, more than kan, during 5 minutes. Jadi untuk A dan juga B tu taburan yang sama tentang 5 minit. Okay, untuk C more than 5. C pula kita more than 5. So dia probability X greater than 5. Tapi kat sini jelas dia kata 15 minute interval. Jadi kat sini kita kena bina taburan yang baru untuk Poissonnya yang untuk 15 minit nanti. Okay. Okay, jelas nampak dia punya perkara-perkara penting In half hour period 10 car arrive. So ni pun sama juga, perhatikan. So kat sini kita nak dapatkan probability X equal to 10. Tapi kat sini ni half hour. Jadi kat sini kita kena bina taburan yang baru juga. Okay, untuk question D. Alright, untuk bahagian E, fewer than 3 cars arrive in 10 minutes. Okay, sekali lagi kat sini pun kita lihat 10 minutes. Okay. So sekali lagi ni taburan yang baru untuk 10 minit nanti. Fewer, hati-hati dengan perkataan fewer ni. Right. Okay, kita
teruskan penyelesaian dia. Kalau viewer tu tanda dia apa? Simbol apa tu? Kalau viewer, pastikan anda punya tanda tu tidak silap. Jadi kalau viewer ni dia less lah. Okay. Probability x less than 3, x less than 3. Okay, mesti jelas macam tu. Okay, sekarang kita pergi satu persatu. Kita lihat part A dahulu. Okay, tuliskan taburan dia. Jadi nak dapatkan taburan ni kita boleh buat perkadaran. Okay, kita tahu 60 minit. Lambda kita adalah 30. Jadi kalau 5 minit, kita boleh tentukan dia punya lambda dia. Okay. So nanti anda akan dapat lah. Ini 30 times 5 over 60. Okay. So kita akan dapat 2.5. Okay. Jadi kalau ikutkan 5 ni darab dengan 30 bagi dengan keadaan dia macam tu lah. Okay. So anda binakan taburan yang baru untuk 5 minit. Kemudian dapatkan penyelesaian dia, probability x equal to 0. Biasanya kalau simbol discrete dalam bahagian ni sama kosong, kita boleh guna formula lah. Kita tahu formula ni adalah formula equal. Jadi mudah dia guna formula. Okay. So anda dapat probability tersebut. Okay, untuk bahagian B masih lagi taburan yang sama untuk 5 minit. So Poisson dia 2.5. Jadi yang ni kita nak baca daripada table kan. Jadi table x greater than 3. Sekali lagi dalam discrete ni kalau simbol greater ni jadikan greater equal. Jadi kalau besar daripada 3 maksud dia lebih besar sama dengan 4. Jadi yang ni kita tahu kita boleh baca terus daripada table. Okay, so untuk question C. Question C ni 15 minit. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi, mesti cari taburan yang baru. Okay, so kalau nak guna yang 60 minit pun boleh, nak guna yang 5 minit tadi pun boleh. Tapi kali ni kita nak 50 minit kan. Jadi lambda kita ni darabkanlah 30 darab dengan 15 bagi dengan 60. So kita akan dapat 7.5. Okay, so inilah taburan kita. Okay, so anda dapatkan probability x greater than 5. Sekali lagi simbol ni jaga-jaga. Greater ni adalah greater equal. Barulah kita boleh baca daripada table kita. Okay, so yang ni boleh baca terus sebab tanda greater equal. Okay, so kita nak teruskan. Untuk D pula ini adalah 30 minit. Tadi 15 tu 7.5 lah. Jadi anda boleh darab 2 lah untuk dapatkan taburan yang baru untuk question D. Okay, 7.5 times tu dapat 15. Okay, so since yang ni nak cari probability x equal to 10, so anda boleh gunakan formula untuk carikan penyelesaian ni. Okay. Kalau nak guna table boleh juga, tapi kena tolakkan yang sedang guna formula lah. Okey, 5A sekali lagi ni taburan yang baru juga sebab dia 10 minit. Jadi kalau tadi yang 5 minit tu 2.5 kan. Jadi kalau 10 minit 2.5 times tu dapat 5. Okay. Cara mudah dia macam tu lah. Okay, dan kita nak dapatkan fewer probability x less than 3. Jadi yang ini sebelum kita cari ni, kalau biasanya kita akan tulis x less than 3 tu maksudnya less equal to. Okay, since kita nak dapatkan less equal to 2, jadi kena tolak 1 minus lah. Probability x greater equal to 3. Macam yang teks penyelesaian ni. Ini ada probability sini. Lepas tu anda boleh baca lah daripada table. So ni nilai x greater equal to 3. Then you can get the final answer.
Okay, jelas Okay, so kita dah selesai question number 5. Okay, seterusnya kita lihat question number 6. Okay, untuk question number 6, the continuous random variable. Ini perkara yang penting. Bila kita lihat dalam topik random variable ni, mesti jelas tentang taburan tu sama ada discrete ataupun continuous. Okay, jelasnya adalah continuous. Acts as a probability density function. Ini satu lagi keyword yang penting lah. Kalau continuous, dia mesti gunakan perkataan density. Okay, dan biasanya dalam continuous memang dia akan berikan dalam bentuk piecewise function macam ni. Jadi kita tahu dalam continuous, biasa strategi kita bila ada piecewise function ni mestilah nyatakan dalam bentuk number line. Okay, jadi kalau kita ada 0, 1, 2 dekat sini, untuk interval ni, okay, 0, 1 ni termasuk, so kita buat dense circle. So ni function dia kx lah. Kemudian 1, 2 ni dia punya functionnya kx square. Okay, mesti buat number line jadi kita jelas lah, bila kita buat number line ni ternampak dengan jelas interval apa function dia, interval apa function dia. Right, so soalan ni yang pertama, dia minta kita tentukan nilai show that k equal to 6/17. Jadi kita tahu untuk bahagian A ni, kita tahu total probability sama dengan 1. Tapi since yang ini adalah continuous, jadi kita nak kena lakukan integration lah, daripada negative infinity ke infinity. Bagi semua function tu jumlah dia sama dengan 1. Okay, area under the curve dia sama dengan 1. Okay, B, find the cumulative. Nak cari F besar kan, nak cari cumulative function ini. So nanti nak cari cumulative function ni, kita akan gunakan interval ni. Kita akan buat satu persatu. Okay, C, find crack to 2 decimal places, the median. Okay, nak cari median. Jadi median ni boleh guna probability function boleh, ataupun nak guna cumulative function pun boleh. Okay, iaitu median ni 0.5 lah. Okay, then D, find crack to 2 decimal places, the probability. So ni tak ada masalah. Nanti bila dah dapat penyelesaian K tu, kita boleh cari dengan mudah. Okay, kita lihat question 6A. Jadi untuk 6A asas dia yang ni, formula dia yang ni. The integration from negative infinity to infinity fx dx equal to 1. Okay, ini sama dengan 1. Right, jadi kita boleh gunakan kita punya number line ni, maksud dia negative infinity to 0 dx. Kemudian dapatkan bahagian ni 0 to 1 kx dx. Kemudian kx squared dx. Kemudian 2 to infinity tu function dia 0. Okay, tapi kita tahu yang terlibat tu hanyalah 0, 1, 1, 2 kan. Jadi kita lakukan integration untuk bahagian ni, tambah dengan yang satu lagi, dan jumlah dia sama dengan 1. Kemudian next kita boleh keluarkan k tu, and then integrate x. Integrate x dapat x squared over 2 seperti yang anda lihat kat sini. Kemudian integrate x squared, kita dapat x cube over 3. Okay, dan kita gantikan interval dia, gantikan 1, 0 dengan 2, 1 nanti. Okay, so bila kita lakukan penyelesaian, kita dapat tunjukkanlah bahawa nilai k dia 6/17. Alright. Okay, sekarang kita nak dapatkan cumulative function f besar. Jadi cumulative function ni pun sama juga. Kita akan mula dengan menulis interval dahulu. So maknanya dalam pengiraan nanti anda tuliskan interval dahulu. Okay, tuliskan yang saya highlightkan kuning dahulu. Okay, ada 1, 2, 3, 4 interval. Jadi kalau anda lihat pada number line ni, jelas ada 4 interval. Saya guna warna biru. Negative infinity 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to infinity. Okay, itulah kat sini, less than 0, 0 to 1, 1 to 2, dan juga greater than 2.
Okey, kemudian kita masukkan function dia. Kita tahu kalau less than 0 ni memang function dia 0 dx. Dan lihat yang kita gantikan ni adalah x kat atas tu. Okey, jadi untuk 0 to 1 ni function dia kosong kosong. Kemudian next 0 f0 tadi tambah dengan yang baru. Okey, so bahagian ni kita kena integrate integrate anda dapat sebutan seperti ini. Okay, lepas dah selesaikan. Kemudian untuk interval 1 tu kena tambahkan yang F1 tu maksud dia F0 tambah dengan F1. Okay, tambah dengan yang baru lah. Jadi sekali lagi yang ini kita kena ringkaskan, integrate, lepas tu ringkaskan penyelesaian dia. So ni penyelesaian dia kat sini lepas kita dah ringkaskan. Ni kena buat calculation. Okay. Kemudian untuk greater than 2, jadi yang ini kalau kita tahu sebenarnya F0 semua sekali lah. F2 tu maksud dia yang terlibat F0, F1 dengan F2. Okay. Kemudian 2 to infinity 0 dx ni jelas jumlah dia sama dengan 1. Biasanya bahagian ni memang kita tulis 1 terus. Okay, 1 terus. Kemudian bila kita nak berikan jawapan akhir, apa kita buat, kita akan salin ini dahulu salin yang saya bulatkan warna merah ni. Okey, dah salin ni, tulis kat sini dahulu. Okey, all the interval. Kemudian baru diikuti dengan function dia. Ni 0 kan. Baru diikuti dengan function dia. Supaya kita nampak dengan jelas lah apa yang berlaku kat sini. Okey. So anda boleh tuliskan cumulative function ni dengan lengkap. Okay. Alright, kita teruskan dengan bahagian C. Bahagian C kita nak mencari median. Since kita dah ada cumulative function, jadi anda boleh gunakan cumulative function tu untuk mencari median. Tapi kalau anda tak nak gunakan cumulative function, anda boleh gunakan probability function. Okay, saya catat kat tepi lah, optional anda pun boleh guna ini juga. Kalau nak guna probability function, kena integrate lah, negative infinity sampai m fx dx ni sama dengan 0.5. Okay, so nanti cari m berapa, nanti anda akan dapat jawapan yang sama. Okay, tapi since kita dah ada cumulative ni, boleh guna cumulative. So yang penting kita kenal pasti di manakah median tu berada. Itu penting kena kenal pasti median tu berada dekat mana. Jadi kalau kita lihat bahagian ni, median ini berada pada selang yang ini. Maksud dia kalau kita gantikan dekat bahagian yang saya highlightkan warna biru ni, menggunakan interval ni, nilai dia belum cukup lagi 0.5. Okay, tak cukup 0.5. Jadi dah tentulah kalau tak cukup di situ, dia berada pada bahagian ni. Okay, sebab tu kita pilih function ni untuk kita masukkan dalam median function. Okay, so inilah kelebihan dia kalau kita guna cumulative, dah tak perlu nak integrate. Just plug in dalam cumulative function tu, samakan dengan 0.5, dan di akhir nanti kita akan dapatkan di manakah median dia. Jadi median ni berada pada 1.554. Okey, untuk question D pula. Okey, question D ini tak ada masalah. Kita hanya nak mencari probability function. Cuma yang penting dekat sini kita kena define. Okey, define simbol absolute value ni selepas kita gantikan m tu. Okey, so kita kena define. Jadi define, jadi dia mestilah bentuk dia macam ni x minus 1.544 greater than negative 0.75 dan juga less than 0.75. The next apa yang kita buat, kita mudahkan dia. Okay, dan seterusnya yang ini kita boleh gunakan cumulative function. Sebab dah ada cumulative function, boleh gunakan cumulative function.
Jadi yang penting siapa tolak siapa. Jadi dah tentulah yang 2.304 ni tolak dengan yang 0.804. Okay, just masukkan dalam persamaan yang terlibat. Okay, dan kita dapatkan penyelesaian. Okay, so nanti anda dapat penyelesaian dia 0.89. Okay, jelas Okay, kita nak teruskan dengan question number 7. Ini soalan terakhir. Okay, the random variable x has a probability distribution as shown in the table. Okay, so ini adalah tentang random variable. So sekali lagi anda diberikan ni, kalau kita lihat data ni adalah data discrete, jelas dengan nilai probability dia. Okay, semua telah diberikan. Dan yang penting dari segi kefahaman dia, kita tahu jumlah dia mestilah sama dengan 1. Okay, itu penting jadi untuk soalan ni, ni soalan yang biasa kita jumpa lah. Nak mencari EX, kemudian nak cari EX squared. Dah tentulah nanti dia nak mencari variant. Okay, kita tahu variant ni kita ada formula dia kan. Variant X ni sama dengan EX squared minus EX, yang ni kuasa 2. Okay, sebab tu kita perlukan EX dan juga EX squared ni. Jadi soalan ni sangat baik hati lah. So kita just ikut dia punya arahan dia, nanti kita boleh cari variant dengan baik. So last kali dapatkan nilai standard deviation. So kita dapatkan square root bagi variant untuk dapatkan standard deviation. Okay, so yang ni tak ada masalah, just masukkan dalam formula yang betul lah. Jadi ni X darab dengan PX, X darab dengan PX, X darab dengan PX, X darab dengan PX, X darab dengan PX. Okay, so masukkan, dapat nilai min dia 3. Kemudian untuk EX squared ni, pastikan formula kita betul EX squared ni maksud dia X squared darab dengan PX. Jadi setiap X tu kita kuasa 2 kan, baru darab dengan PX. X kuasa 2 kan, baru darab dengan PX. X tu kuasa 2 kan, baru darab dengan PX. Begitulah seterusnya. X squared darab dengan PX, X squared darab dengan PX. Okay, dan dapatkan dia punya summation dia. Tadi EX kita 3, EX squared kita 10.4. Jadi apa kita buat, just plug in dalam bahagian ni, iaitu 10.4. So ini adalah nilai 3 kuasa 2. So dapat variant dia 1.4. So untuk sigma tu, iaitu nilai standard deviation, kita dapatkan nilai square root. Okay, so dapatlah penyelesaian dia, variant kita ataupun standard deviation kita 1.18. Alright, jadi begitulah perbincangan kita untuk PKA SM25, PKA SM025 set 3. Okay, saya harap perbincangan ini membantu anda. Jadi apa yang saya highlightkan adalah penyelesaian-penyelesaian yang penting dalam tiap-tiap soalan. Tapi dalam kiraan anda sepatutnya lebih detail, lebih jelas. Okay. Jadi apa yang saya highlightkan ni, saya nyatakan perkara-perkara penting. Okey, saya ingat itu saja. Teruskan pembelajaran anda dan buat yang terbaik. Saya doakan semua dapat yang terbaik. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera.